Okay, kelas kita dah tengok sebelum ni kita dah tengok maksud gizi seimbang. Okay, kena makan makanan yang seimbang dari semua kelas makanan. Lepas tu kita juga dah tengok apakah maksud nilai kalori. Okay, bagaimana kita nak kira nilai kalori melalui kalorimeter BOM. Okay, lepas tu kita juga dah tengok masalah. Okay, kalau dia kurang sejenis kelas makanan yang kita panggil sebagai malnutrisi, maksudnya mungkin kwashiorkor dan sebagainya. Okay, yang itu adalah kalau dia kurang satu kelas sesetengah kelas makanan tertentu. Dan kita juga dah tengok masalah. Okay, kalau kita mengamalkan pemakanan yang tidak baik, sebagai contoh mungkin kita makan makanan yang terlalu manis, terlalu masin, ataupun yang terlalu berlemak. Okay, jadi itu akan menyebabkan masalah-masalah kesihatan. Okay, jadi yang sebelum ni yang kita dah belajar adalah berkaitan dengan manusia, okay, iaitu pemakanan oleh manusia. Okay, hari ini kita akan tengok pula keperluan nutrien oleh tumbuhan. Maksudnya kita tengok apakah tumbuhan. Tumbuhan ni mereka nak hidup. Jadi apa yang diperlu oleh tumbuhan ini? Okay, jadi kita tahu sebenarnya bagi tumbuhan ni, tumbuhan hijau, mereka boleh menghasil makanan sendiri. Okay, tapi waktu mereka nak hasil makanan sendiri, mereka juga perlu bahan-bahan mentah tertentu. Okay, mereka perlukan sesuatu untuk membuat makanan ataupun dia terus hidup sihat. Okay, jadi untuk nutrisi yang diperlu oleh tumbuh-tumbuhan, okay, kita bahagi kepada dua jenis, okay, dua kumpulan bagi nutrisi tumbuhan. Okay, satu ialah kita panggil makronutrien. Okay, jadi satu lagi kita panggil mikro. Jadi yang berbeza ialah satu ialah makro, satu ialah mikro. Okay, jadi apa itu makro? Makro maksudnya tumbuhan-tumbuhan memerlukan nutrisi ini, nutrien ini dalam kuantiti yang banyak. Mereka perlu banyak kumpulan ni. Manakala bagi mikro, mereka perlu sedikit cukup, tak payah banyak. Okay, kuantiti yang sedikit sudah mencukupi. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, dia ada dua jenis, makro dengan mikro. Okay, jadi yang perlu banyak di sini bagi yang untuk tumbuhan, dia perlu nitrogen. Okay, nitrogen ni kita akan belajar lebih banyak lagi dalam 2.3. Okay, iaitu dia boleh, yang kita secara umumnya kita kata dia perlu baja. Maksudnya dia perlu yang tanah yang subur. Okay, sebab dia boleh membantu untuk menghasilkan daun yang sihat. Okay, ataupun dia boleh menghasil klorofil yang kamu nampak hijau. Okay, hijau, warna hijau itu adalah klorofil. Okay, dia boleh bantu menghasilkan klorofil. Okay, dia perlu magnesium, okay, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur, dan dia perlu hidrogen. Okay, sebenarnya yang kalau kamu tengok di bawah ni, karbon, oksigen dan hidrogen, okay, sebenarnya dia adalah penting dalam waktu dia menghasilkan makanan, iaitu kita panggil fotosintesis. Okay, iaitu tumbuhan tu dia boleh buat makanan sendiri, dan proses menghasilkan makanan ni kita panggil sebagai fotosintesis. Okay, iaitu waktu fotosintesis yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan ni ialah dia perlu gas karbon dioksida dan dia juga perlu air. Okay, bersama dengan klorofil yang berada di dalam daun, akhirnya dia boleh menghasilkan glukos ataupun makanan dia. Okay, jadi maksudnya yang dia perlu ialah gas karbon dioksida. Dan kalau kamu tengok gas karbon dioksida, dia ada karbon, dia ada oksigen. Jadi ini ialah karbon, ini ialah oksigen. Lepas tu dia perlu air. Air ialah H2O, iaitu dia perlu hidrogen. Okay, dia perlu hidrogen dan oksigen tadi dah sebut. Okay, lepas tu untuk
klorofil dia perlu nitrogen. Okey, dia perlu nitrogen. Jadi ini yang kita sudah nampak dia perlu. Okey, jadi kamu boleh ingat sudah 4 dah, iaitu nitrogen untuk menghasilkan klorofil. Dia perlu oksigen, dia perlu karbon, dia perlu hidrogen. Cuma yang tinggal sikit lagi yang kita akan tengok kemudian, iaitu kita akan tengok fosforus. Okey, kita akan tengok fosforus. Okey, lepas tu kita tengok kalsium dan kita tengok kalium. Okey, kalium, iaitu dia perlu yang ni dalam bahagian seterusnya, iaitu dia akan terang lebih banyak kalau dia kurang nitrogen, dia kurang fosforus, dia kurang kalium. Okey, apa yang berlaku kepada tumbuhan tu kalau dia kurang nitrogen, dia kurang fosforus, dia kurang kalium. Okey, jadi ini kita akan tengok kemudian. Okey, lepas tu yang bagi mikronutrien yang dia hanya perlu sedikit saja, tak perlu banyak kuantiti dia, iaitu dia ada boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Yang ni dia perlu sedikit sudah mencukupi. Okey, seterusnya kita tengok seperti yang tadi kita tengok makronutrien. Okey, iaitu dia perlu banyak kuantiti ini, termasuk dia perlu nitrogen, dia perlu fosforus dan dia juga perlu sana. Okey, iaitu dia perlu nitrogen, dia perlu fosforus, dia perlu kalium. Lepas tu tadi kita dah terang, iaitu dia perlu karbon, dia perlu oksigen, hidrogen, magnesium, kalsium, sulfur. Okey, selain daripada yang kita tengok tadi, semua ada 9 bagi makronutrien. Okey, jadi kita sambung penerangan tentang nitrogen, fosforus dan kalium. Okey, kalau kamu tengok gambar raja di bawah ni, dia mula dengan tumbuhan yang sihat. Okey, tumbuhan yang sihat yang kamu nampak itu hijau, okey, daunnya elok, okey. Lepas tu dia berbunga, akarnya pun elok. Iaitu kalau kita tengok penerangan di bawah, pertumbuhan, tumbuhan normal, batang, tumbuhan kuat, daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda, daun di bahagian bawah yang lebih tua, besar dan berwarna hijau tua, penghasilan bunga dan buah normal dan pertumbuhan akar normal. Jadi ini adalah tumbuhan yang sihat. Okey, sihat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tumbuhan yang kekurangan nitrogen. Nitrogen dia tidak mencukupi. Okey, nitrogen dia tak cukup. Maksudnya dalam perkataan lain kita kata dia tidak subur lah. Tanah itu tidak subur. Okey, iaitu kamu tengok kesan dia. Daun lebih kecil dan mudah gugur. Okey. Lepas tu daun berwarna kuning. Dia tak hijau. Okey. Okey, jadi kita tengok kesan dia. Pertumbuhan-tumbuhan terbantut, batang menjadi lemah, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur, daun di bahagian bawah hijau, pucat ataupun kuning, ataupun kita kata kurang klorofil, dia tak cukup klorofil, klorofil yang menyebabkan daun itu berwarna hijau, dan keadaan ini kita panggil klorosis. Jadi klorosis adalah satu keadaan di mana daun tu tidak mempunyai klorofil ataupun berwarna kuning, okey, tak hijau. Okey, lepas tu penghasilan bunga dan buah terbantut, ada bunga, masih ada bunga, buah tapi tak banyak. Pertumbuhan akar normal, maksudnya akar okey, akar tak ada masalah. Okey, jadi ini adalah untuk kalau dia kurang nitrogen, okey, dia kurang nitrogen, maksudnya daunnya kamu nampak sangat jelas daunnya tidak sihat. Okey, lepas tu kita tengok yang kedua iaitu fosforus. Okey, kalau tumbuhan tu kurang fosforus, okey, yang kita nampak sangat jelas di sini daunnya berwarna ungu. Okey, lepas tu akar sikit saja, pertumbuhan akar merosot dan kamu tengok tak ada bunga, lepas tu tak ada buah. Okey, jadi kamu nampak kesan tu sangat ketara. Okey, iaitu kita tengok kesannya di bawah, pertumbuhan-tumbuhan terbantut, lambat membesar dan lambat matang,
batang menjadi lemah, daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu, daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Okey, daunnya, tepi dia menjadi warna perang. Okey, jadi kita nampak di sini. Lepas tu penghasilan bunga dan buah terhenti, tak ada buah, tak ada bunga. Lepas tu pertumbuhan akar terbantut. Okey, jadi kita nampak kesan yang sangat ketara kalau dia tak cukup klorofil. Dan yang keempat seterusnya kita nak tengok apa kalau berlaku kalau dia kurang kalium. Okey, kalium iaitu kalau kita tengok sini memang ada bunga tapi tak ada buah. Lepas tu daun dengan tisu mati di tepi. Maksudnya tepi ni macam terbakar. Okey, daun dan tisu mati di tepi daun. Okey, kita tengok nota di bawah. Pertumbuhan terbantut, mati sebelum matang, batangnya lemah, daun di bahagian atas bertompok perang. Okey, ada tompok perang. Titik-titik tompok perang. Okey, tompok perang. Okey, daun di bahagian atas bertompok perang, hujung bergulung dan klorosis. Maksudnya pun menjadi kuning juga. Okey, daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi. Okey, penghasilan bunga tak ada kurang. Lepas tu buah berhenti. Pertumbuhan akar berkurang. Okey, jadi ini yang lazimnya adalah masalah kalau dia kurang. Jadi yang kamu ingat kalau dia fosforus, yang kamu nampak dia berwarna ungu. Okey, kalau yang kalium kamu nampak ada tompok perang. Okey, jadi itu adalah kesan kalau dia kurang nitrogen, fosforus dan kalium. Jadi untuk yang ni ada buku yang selalunya kita guna NF dengan ni, iaitu kita panggil dia kurang NPK. Okey, iaitu N ialah nitrogen, P sebenarnya adalah fosforus. Sebab dalam bahasa Inggeris fosforus tu mula dengan P. Okey, lepas tu kita ada kalium. Jadi kita kata kesan NPK, iaitu N itu adalah nitrogen, P fosforus dan K adalah kalium. Okey, kesan NPK ke atas tumbuh-tumbuhan.